رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita sambung kelas kita dalam kelas PDPR. Pada hari ini kita akan belajar sambungan daripada subjek ibadah yang minggu lepas kita belajar. Okey. Jadi minggu lepas Ustaz dah terangkan sedikit berkenaan dengan maksud solat. Jadi pada hari ini Ustaz akan terangkan ada 3 perkara lagi. Yang pertama, syarat wajib solat. Yang kedua, dalil solat. Dan yang ketiga adalah rukun solat 13. Okey. Jadi pada hari ini anak-anak murid semua boleh tengok papan putih yang Ustaz tunjukkan. Jadi selepas ini Ustaz akan bagi nota pada anak murid. Semua boleh salinlah dalam buku tulis. Tapi sebelum itu Ustaz akan terangkan dengan lebih lanjut pelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi yang pertama solat masih lagi dalam tajuk solat. Yang pertama kita akan belajar mengenai syarat wajib solat. Okey. Syarat wajib solat ni maksudnya apabila kita memenuhi syarat itu, kita adalah orang yang wajib untuk solat. Okey. Apa dia syarat wajib solat? Jadi kita belajar pada hari ini. Okey. Yang pertama, syarat wajib solat wajib bagi yang pertama orang Islam. Apabila kita ni adalah agama Islam, kita wajib untuk mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Okey, syarat yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah berakal. Berakal tu maksudnya boleh berfikir. Okey, boleh berfikir dengan baik. Okey, orang yang gila, orang yang tidak berakal, dia tidak wajib ke atasnya untuk solat. Macam kamu nampak dekat tepi jalan tu kan, ada orang gila. Okey, dia tak tahu. Kadang-kadang pakai baju pun baju yang kotor-kotor, koyak-koyak. Okey. Jadi tidak jatuh hukum wajib tu ke atas mereka yang tidak berakal, iaitu orang yang gila. Dia ada otak tapi dia tidak boleh berfikir. Dia tidak tahu untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu maksudnya. Okey, jadi kalau kita ni seorang yang berakal, kita boleh membezakan benda yang baik, benda yang buruk. Jadi kita golongkan dalam golongan orang yang berakal. Okey, seterusnya yang ketiga, baligh. Baligh ni maksudnya mencapai had umur dewasa. Okey, mencapai had umur dewasa. Yang lelaki dia dah sampai had umur dewasa, yang perempuan pun dia dah sampai had umur dewasa. Okey, jadi had umur dewasa dalam Islam, okey, dalam Islam dia ada gariskan, okey, panduan had umur untuk dewasa. Jika kita belum dewasa, masih tidak jatuh hukum wajib ke atas kita. Okey, tetapi kita boleh mempraktikkan solat 5 waktu sehari semalam. Okey, dan yang keempat, yang terakhir sekali, tiada halangan seperti haid dan nifas. Ini untuk perempuan lah. Okey, untuk kaum perempuan, dia akan ada 1 bulan, dalam tempoh 1 bulan dia akan ada waktu dia haid. Haid ni maksudnya keluar darah kotor. Okey, keluar darah kotor. Jika kamu tanya pada ibu kamu, okey, ataupun kakak kamu, dia akan memberikan kamu kefahaman lah apa maksud haid tu. Okey, haid tu adalah keluar darah kotor daripada dalam badan. Okey, ataupun nifas. Nifas ini untuk orang yang baru melahirkan anak. Okey, baru melahirkan anak, dia ada keluar darah haid, darah nifas. Okey, darah nifas ni keluar, dia hari-hari dia akan keluar. Jadi tu kalau ada halangan, okey, dia tak wajib ke atas dia. Tetapi kalau tak ada halangan langsung, perempuan tu dia tak haid, dia tak nifas, wajib ke atas untuk orang Islam itu solat fardu. Okey, ni perkaranya. Yang pertama Islam, dia mesti agama Islam. Kamu agama Islam, ustaz agama Islam. Jadi wajib ke atas kita untuk solat. Yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat tiada halangan. Kalau dia cukup semua syarat-syarat ni, 1, 2, 3, 4 ni, wajib ke atas dirinya untuk solat. Okey, itu yang pertama, syarat wajib solat. Yang kedua, kita akan belajar tentang dalil solat. Okey, dalil solat ni sebenarnya panjang. Okey, panjang lagi, okey, dalam Al-Quran. Tapi ustaz ringkaskan, ambil yang kita highlight pada hari ni, iaitu aqimis solat.
Aqimis solat kalau kamu jumpa dalam Al-Quran, maksudnya dirikanlah solat, dirikanlah solat. Jadi bila Allah sebut di dalam Al-Quran, okey, dia merupakan satu hukum, okey, hukum yang wajib, dan dirikanlah kamu akan solat. Jadi maksudnya kamu tu, kita semua ni, okey, manusia ni semua kena solat. Okey, binatang tak solat. Okey, binatang tak solat. Okey, sebab binatang ni dia ada otak tapi dia tak ada akal. Okey, jadi wajib ke atas orang. Orang tu manusia lah. Okey, macam kita, macam ustaz, macam kamu, macam ibu ayah kamu, macam keluarga kamu, itu wajib. Okey, jadi hukumnya wajib. Ni kalau orang tanya mana buktinya, dalam solat kamu baca ni, aqimis solat. Okey, dirikanlah solat. Okey, itu yang kedua pada hari ini yang kita nak belajar, iaitu dalil tentang solat. Jadi semua orang Islam, okey, wajib ke atas dirinya untuk mendirikan solat. Okey, seterusnya perkara yang ketiga yang kita nak belajar pada hari ini ialah tentang rukun solat. Okey, rukun solat ada 13. Okey, rukun ni maksudnya perkara yang wajib kita buat. Okey, mesti kita buat. Kalau kita tak buat, solat kita tak sah. Okey, solat kita tak sah dan tidak diterima. Ustaz terangkan sekali lagi, perkara rukun ni adalah perkara yang wajib kita lakukan. Okey, kalau kita tak buat ataupun kita tertinggal salah satu rukun daripada yang ke-13 yang Ustaz tulis ni, okey, maka hukum solat kita tidak sah. Okey, bila solat kita tidak sah, solat kita tak diterima. Okey, bila kita solat kita tak diterima, kita akan dapat dosa lah, seolah-olah kita macam tak solat. Jadi kita kena fahamkan betul-betul, okey, rukun solat. Okey, jadi Ustaz akan bacakan satu-satu, kamu boleh tengok. Okey, yang pertama adalah niat. Okey, ni yang pertama, niat. Bila kita nak solat, mesti kita ada niat kita. Macam kejap lagi kita nak solat Zuhur, mesti ada niat dalam hati kita. Kejap lagi masuk waktu Zuhur, aku nak solat. Tu contoh dia, niat. Okey, yang seterusnya adalah berdiri betul. Berdiri betul. Bila kita nak solat tu, kita kena berdiri betul. Okey, ada orang yang sakit, dia tak boleh berdiri betul. Okey, jadi dia boleh duduk. Duduk pun dia tak boleh, dia boleh baring. Itu kelonggaran dalam Islam. Tetapi sebagai orang yang berkuasa, iaitu orang yang mampu, orang yang sihat, kita kena berdiri dalam keadaan betul. Okey, berdiri betul. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram ni yang macam selalulah semua orang buat. Okey, Allahu Akbar. Dia angkat takbir tu. Sebutan Allahu Akbar tu adalah wajib, iaitu rukun dalam solat. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Okey, kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Okey, sampai waladdallin. Okey, tu surah Al-Fatihah wajib baca, tak boleh kita tinggal. Kalau kita tertinggal ataupun kita tak baca, hukum solat kita tidak sah. Okey, tu yang keempat. Yang kelima, rukuk. Rukuk tu yang rukuk tu lah, kita rukuk sama-sama tu kan. Okey, rukuk tu, rukuk serta tomakninah. Tomakninah ni maksudnya adalah berhenti seketika. Kita tak boleh laju-laju. Kalau nak solat ni kita tak boleh laju. Maksudnya dalam solat ni dia mengamalkan iaitu dipanggil tomakninah, berhenti seketika. Okey, contoh bila kamu nak solat, kamu dah baca surah Al-Fatihah, lepas tu kamu baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu pun rukuk. Okey, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu rukuk. Allahu Akbar. Maksudnya tertib tu. Okey, kita jaga. Bukannya kita nak laju Allahu Akbar. Tak boleh laju-laju. Bila kita laju-laju tu, kita tak ada tomakninah. Okey, tu yang kelima, rukuk serta tomakninah. Seterusnya i'tidal. I'tidal tu yang kita bangun daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah tu pun sama juga, berserta dengan tomakninah. Lepas kita i'tidal, kita akan sujud. Okey, sujud dekat bawah Kita sujud kat bawah pun sama juga, berserta dengan tomakninah. Itu perkara yang ke-7. Okey, bila kita rukuk, i'tidal, sujud ni perlu ada tomakninah. Kita tak boleh laju. Bila kita laju, kita tak akan ada tomakninah. Bila tak ada tomakninah, hukum solat kita ni akan jadi tidak sah. Okey, jelas Seterusnya perkara yang ke-8, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Kita ada sujud yang pertama, lepas tu kita bangun, kita duduk. Itu maksud dia. Duduk di antara dua sujud. Ada dua sujud, satu rakaat ada dua sujud. Okey, duduk di antara dua sujud kat tengah-tengah ni adalah perkara rukun dalam solat. Rabbil firli warhamni, kita baca sampai habis kan.
Okey, itu merupakan perkara rukun dalam solat. Seterusnya duduk tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat akhir. At-tahiyatu, kita duduk saja tahiyat akhir. Itu dia merupakan rukun dalam solat. Seterusnya kita baca pula tahiyat akhir. Okey, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Okey, itu merupakan bacaan tahiyat akhir yang wajib kita baca. Baca maksudnya kita kena bacalah. Kalau kita baca dalam hati, hukumnya tidak sah. Okey, kita kena baca. At-tahiyatul mubarakatuh, kena baca. Sama juga dengan surah Al-Fatihah tadi. Okey, bila dia kata membaca surah Al-Fatihah, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kena baca. Kalau kita tak baca, kita baca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca senyap je dalam hati, tak boleh. Okey, hukum dia kena baca. Bila baca tu maksudnya dengar. Dengar tu kadar yang macam mana? Dua telinga kita ni boleh dengar suara kita. Okey, bukannya kita semayang seorang Bismillahirrahmanirrahim, kita baca kuat-kuat sampai semua orang dengar, tak payah. Okey, yang penting kita sendiri boleh dengar apa yang kita baca. Itu maksudnya baca. Seterusnya perkara yang ke-11, selawat ke atas Nabi Muhammad. Dalam bacaan tahiyat akhir, kita ada selawat ke atas Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca selawat ke atas Nabi. Okey, itu merupakan perkara yang rukun. Dan seterusnya yang ke-12 adalah salam. Salam ni kita kena sebut dengan jelas lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang, okey, dia bagi salam cara yang tak betul, okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum habis lagi. Sepatutnya kita kena baca Assalamualaikum warahmatullahi. Macam tu caranya. Bukannya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak boleh laju-laju. Okey, kita kena baca dengan baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak perlu nak unjuk-unjuk kepala sangat. Okey, yang penting kita berpaling. Sebutan salam tu kena jelas. Okey, dan yang ke-13 adalah tertib. Tertib tu maksudnya susunan daripada perkara yang pertama ini. Okey, ikut turutan 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 12 ni. Itu maksud dia tertib. Okey, jadi pada pelajaran kamu darjah 1 mungkin kamu tak ada belajar ni. Okey, kamu tak ada belajar rukun solat. Okey, kamu tak ada belajar syarat wajib solat. Tetapi ustaz nak terangkan pada hari ini untuk kamu faham apa itu solat supaya kamu mudah untuk melakukan solat pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, nanti kejap lagi ustaz akan sharekan nota ni bersama dengan kamu. Kamu boleh buat rujukan. Okey, ustaz harap apa yang ustaz ajar pada hari ini dapat memberikan manfaat pada kamu untuk kamu terus belajar dan mengamalkan solat dalam kehidupan. Walaupun kita belum untuk kamu belum jatuh hukum wajib lagi solat, tetapi tak salah untuk kita amalkan solat bermula daripada sekarang ni. Waktu kamu tengah kecil ni, kamu tengah senang nak belajar ni, belajar daripada sekarang. Solat sampai dah besar nanti kamu biasa dengan solat dan kamu tak akan tinggalkan solat. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini itu sahaja pelajaran kita. Kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapan.